mulia galau, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL.
sesi coaching session 2, okay, hala 7 selepas SPM pada petang ini. Okay, sekejap saya tengok dekat chat ada yang tanya session ini selama berapa jam. Okay, alright, so sesi ini akan dijalankan selama 1 jam. So sekarang pukul 3, insyaAllah pukul 4 kita akan habiskan sesi ini. Okay, untuk sesi perkongsian kita pada hari ini, so saya Puan Farah ataupun selalu saya memang minta adik-adik ataupun panggil saya Kak Farah. Okay, so itu macam mak saya lah. So boleh panggil saya Kak Farah. Alright. So saya akan briefkan kepada adik-adik semua mengenai hala 7 selepas SPM. Okay. So saya percaya ada di antara adik-adik yang sedang menunggu keputusan SPM tetapi masih belum clear dari segi laluan selepas SPM nanti kan. So dah dapat result SPM, nak buat apa? Nak sambung ke program mana kan? Alright, so hari ni saya akan bantu adik-adik okay, untuk make it clear kan, supaya mudah untuk adik-adik menyambung pelajaran selepas adik-adik mendapat result SPM nanti. Okay, so untuk sesi pada hari ni kita juga disertai oleh alumni UniKL MFI. Okay, so beliau juga akan membuat sesi sharing bersama adik-adik semua sebentar nanti. Okay, alright, so untuk sesi ini, okay, sesi ni sesi yang santai saja. Okay, kalau adik-adik ada yang nak on kamera pun boleh. So kalau ada apa-apa persoalan boleh sahaja terus on mikrofon adik-adik semua. Okay, so boleh saja terus tanya dengan saya, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan cuba bantu adik-adik. Okay, alright, so boleh kita mulakan sekarang. Okay, alright, so saya nak ulang lagi sekali. Sesi ini kita buat juga secara live di Facebook UniKL Official. So jadi adik-adik selepas sudah habis sesi ni nak tengok, maksudnya nak revise balik sesi ni, nak tengok lagi sekali pun boleh tengok di Facebook UniKL MFI Official. Okay, so nanti adik-adik pun boleh share dengan kawan-kawan lah yang mana mungkin tak dapat join, boleh share daripada kita punya Facebook live nanti. Okay, alright, so tanpa membuang masa, saya akan start sesi coaching kita pada petang ini. Okay. Alright, ada keluar ke slide presentation saya di screen? Boleh someone bagi feedback? Ada. Ada, okay. Alhamdulillah ada. Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan mulakan. Alright, so di screen ada yang adik-adik nampak sekarang. Okay, so itu adalah building UniKL MFI. Okay, UniKL MFI adalah UniKL Malaysia France Institute yang terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Okay, so UniKL MFI kita ada 2 building. Okay, so ini adalah bangunan untuk program automation lah. Okay, so lebih kepada robotik, elektronik. Okay, so kita ada juga lagi satu building yang memfokuskan kepada industri maintenance, mechanical lah. Okay, lebih kepada mechanical program. So kita ada manufacturing, so kita ada welding, so kita ada air conditioning and refrigeration. Okay, so nanti saya akan ceritakan lagi program-program yang ada di UniKL MFI. Okay, alright, so secara ringkas UniKL, Universiti Kuala Lumpur ni kita memang dah tak asing lagi dah. Okay, so kita dah termasuk dalam World Ranking University, Times Higher Education. Okay, so selain daripada tu kita dapat juga banyak award, okay, iaitu Setara Award, QS Ranking, Putra Brand Awards. Okay, dan yang paling penting kita dah dapat MQA SWA akreditasi. Okay, so bukan senang ya nak dapat MQA SWA akreditasi ni. Okay, dan saya suka highlight kat sini. Okay, penting untuk adik-adik sekiranya nak menyambung pengajian, okey, tak kisah sama ada di mana-mana institusi, penting untuk adik-adik tengok dari segi dia punya pengiktirafan. Okey, so kalau program yang adik pilih itu mestilah kena ada pengiktirafan sama ada daripada MQA ataupun mungkin daripada MPOY ataupun JPK. Okey, yang penting program itu mendapat pengiktirafan. Okey, kenapa penting? Sebab apabila adik-adik nak sambung ke pengajian ke lebih tinggi, okay, ataupun nak bekerja di sektor kerajaan, so dari segi pengiktirafan ni mereka akan tengok. Okay, so of course kalau mendapat program yang mendapat pengiktirafan daripada MTA, so tak ada masalah. Okay, so kalau tak ada pengiktirafan, so ini akan menjadi kerugian kepada adik-adik nanti.
Okay, so that's why paling penting NQA tu kena tengok. Alright. Okay. Alright, so UniKL pun kita memang dah tak asing lah. Macam saya cakap, kita juga termasuk dalam ranking Asia. Kita di dunia, so kita termasuk dalam ranking Asia dan juga setara 2019. Okay. Okay, secara ringkas lah mengenai UniKL. Okay, of course, sebelum kita mulakan apa-apa, so adik-adik kena tahulah kan UniKL. So harap-harap adik-adik semua pernah dengar Universiti Kuala Lumpur ataupun UniKL. So kita adalah universiti di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA. Okay. So kita juga adalah antara institusi higher private yang terbesar di Malaysia. Okay, so kita adalah technical university juga technical university yang terbesar dan kita adalah government link university. Okay, kalau dekat Malaysia ni adik-adik, kita ada 4 sahaja government link university sebenarnya. So UniKL salah satulah. So kita ada MMU, kita ada UNITEN dan juga UTP. So 4 sahaja. Kenapa kita digelar government link university? Sebab kan kita di bawah MARA, alright? So universiti-universiti ni dia ada link dengan pihak government. Okay, that's why kita digelar government link university. Alright, so of course government link university ni dia banyak dari segi kelebihan dia. Okay, so UniKL, okay, saya rasa adik-adik pun mesti nak tahu. So UniKL kita adalah institusi swasta. Okay, universiti swasta. Tetapi kita tak sama dengan universiti swasta yang lain. Okay, so ada kelebihan dia, nanti saya akan share lah dengan adik-adik semua. Okay, right. Okay, so UniKL ni actually kita ada 12 kampus keseluruhan. Okay, so kita ada 12 kampus. Setiap kampus specialization dia berbeza. Okay, so that's why kita tak sama macam universiti yang lain. Kalau universiti yang lain, contohlah macam IPTA kan, UiTM dan sebagainya, di dalam satu kawasan kampus. So dalam satu kawasan kampus yang besar, so dia terdapat banyak orang kata apa, dia punya sub program dia lah, fakulti, fakulti dia. Okay, so macam UniKL ni, setiap kampus ni sebenarnya melambangkan fakulti. Cuma beza kita bukan di dalam satu kawasan yang besar, tetapi kita meratalah di seluruh Malaysia. So UniKL bukan sahaja ada di KL, so kita ada di meratalah di Johor, di Melaka. Okay, so di Kedah. Alright, cuma Pantai Timur je belum ada lagi. Okay, so kalau adik-adik nampak dekat skrin, setiap kampus ada specialization yang berbeza lah. Contoh macam UniKL, BMI dia lebih fokus kepada electrical electronics. Okay, untuk adik-adik yang minat dalam bidang electrical electronics. Okay, so UniKL MFI kita fokus kepada industrial maintenance and automation technology. Okay, so nanti saya akan ceritakanlah program yang ada di UniKL MFI. Okay, so UniKL MSI, Malaysia Spanish Institute di Kulim, fokus kepada automotive components and system technology. Okay, alright. So UniKL MySet di Melaka, dia lebih fokus kepada program chemical and bioengineering. UniKL MIDI di Ceras fokus kepada product design dan manufacturing technology. Information Technology, Multimedia dan Animation di UniKL MIIT, which is kita punya HQ di Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail. Okay, UniKL MyTech, Quality Engineering and Industrial Logistics di Johor. Okay, UniKL Business School di kampus business, so accounting, entrepreneurship dan Islamic finance. So kita ada 2 kampus yang menawarkan program medical. Okay, so UniKL RCMP dan juga UniKL Mestec. Okay, perbezaan dia UniKL Mestec ni dia lebih fokus kepada medical lab. Okay, so kalau di UniKL RCMP dia menawarkan program MBBS, pharmacy, nursing dan sebagainya. Okay, UniKL MIAT, Aviation and Aircraft Maintenance Technology, dan last sekali adalah UniKL MIMED. Okay, Marine Engineering Technology. So selaras dengan kita punya orang kata trademark lah UniKL ni. Kalau siapa pernah dengar lagu UniKL, so kita menyediakan program di lautan, di daratan dan di langit tinggi. So di lautan kita ada program yang khusus kepada marine, di daratan kita ada program khusus kepada automotif dan lain-lain. So di langit tinggi kita ada program aviation. Okay, so adik-adik pilih nak mana, nak belajar kat laut, nak bekerja di udara ataupun di darat. So semua kita ada sediakan untuk adik-adik nanti. Okay, alright. So ini adalah dari segi career pathway. Ini sangat penting sebab adik-adik sekarang ni tengah tunggu result SPM, tak keluar lagi kan, semua tengah berdebar-debar ni berapa result dapat ni kan. Okay, so selepas SPM
Okay, so adik-adik sebenarnya banyak sangat cabang yang adik-adik boleh pergi. Okay, so macam yang ada di saya punya slide, so kita ada program diploma dan foundation. Okay, kedua-dua program ni ada perbezaan. Okay, kenapa ada perbezaan? Foundation dari segi dia punya duration study adalah setahun. Untuk diploma, duration study 3 tahun. Dan dari segi syarat kemasukan pun berbeza. Syarat kemasukan kejap lagi saya akan explain. Okay? Okay, selain daripada diploma dan foundation, sebenarnya ada lagi cabang yang lain lah. Okay, contoh seperti sijil. Okay, sijil kemahiran. So ada juga pra-university. Okay, so actually banyak. Cuma di UniKL kita menawarkan program diploma dan foundation. Okay. So selepas kedua-dua program ini, adik-adik boleh sambung ke program bachelor. Alright. Ada lagi perbezaan di antara diploma dan foundation. Kalau foundation, okay, adik-adik belajar setahun dan selepas itu adik-adik tak boleh bekerja. Adik-adik kena terus sambung ke program ijazah. Okay, ni kena ingat betul-betul. So jangan ingat, ambil foundation lah, foundation setahun lepas tu boleh kerja. Okay, tak ya. Foundation, selepas habis foundation setahun, adik-adik kena terus sambung ke bachelor. Sebab sijil itu hanya melayakkan untuk sambung ke program ijazah. Okay, berbeza dengan diploma. Diploma, adik-adik belajar 3 tahun di UniKL. So selepas habis diploma, adik-adik ada 2 pilihan, sama ada nak bekerja ataupun nak sambung belajar. Okay, so itulah perbezaannya. So saya kena make it clear kat sini sebab saya tahu ada lagi yang confused kan, sebab foundation setahun cepat kan, mestilah nak yang cepat. Okay, so selepas bachelor ataupun ijazah boleh sambung master ataupun nak bekerja. Okay, so harap clear kat sini. Kalau ada apa-apa persoalan, adik-adik boleh terus buka mikrofon dan tanya. Okay, insyaAllah saya akan jawab. Right. Okay, so UniKL Malaysia France Institute Bangi. Okay, kenapa Malaysia France Institute? Kenapa ada Francis tu kan? Okay, so actually asalnya kita adalah Malaysia France Institute lah sebelum kita jadi UniKL. Okay, so nak diringkaskan sebenarnya mostly lah kita punya facilities, kita punya program, subjek yang adik-adik akan belajar nanti semuanya adalah daripada Perancis. So that's why nama Perancis tu kita masih lagi kekalkan sebab kita still baik dengan kerajaan Perancis. Okay, so adik-adik yang masuk ke UniKL juga, so contohlah di UniKL MFI, so adik-adik akan belajar bahasa Perancis. So adik-adik dah belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dah belajar, so third language bahasa Perancis lah. Okay, so jangan risau, kita ajar bahasa Perancis yang basic. So adik-adik boleh faham dan kicap. Okay, saya tak pernah dengar lagi ada yang fail bahasa Perancis. So far alhamdulillah semua lulus. Okay. Alright, so dekat sini ada perbezaan di antara engineering dan engineering teknologi. Ini sangat penting. Okay, so untuk penerangan mengenai engineering dan engineering teknologi, saya nak jemput Puan Madam Fiza. Madam Fiza ada ke? Ada, Assalamualaikum. Okay. Madam Fiza akan share mengenai apa itu engineering, apa itu engineering teknologi lah. Okay, silakan Puan Fiza. Okay, Assalamualaikum everyone. Saya Madam Fiza. Okay, dan thank you juga nak ucapkan kita ada alumni hari ni. Okay, bersama dengan kita iaitu Encik Hafiz Suhaimi. Encik Hafiz, Assalamualaikum Encik Hafiz. Waalaikumsalam. InsyaAllah, thank you so much. Adik-adik, Encik Hafiz ni adalah bekas student di UniKL MFI. Okay. Dan Cik Hafiz ni, sekarang kita tak tahulah gaji dia berapa puluh ribu tu, tak tahulah kan. Nanti dia akan explain. Dan thank you so much sebab baru keluar wad kan Cik? Terima kasih. Terima kasih, baru keluar wad pun sudi untuk join event kita hari ni kan. Alright, so insyaAllah, okay, so nampak tak slide saya share ni? Nampak belum keluar lagi? Belum lagi, okay. Okay, sekali lagi, kita share sekali lagi. Cik Hafiz, sihat Cik Hafiz ya? Sihat, Alhamdulillah.
Semalam ada saya letak alumni punya video Cik Hafiz di Facebook dan Instagram kita. Thank you so much for the video. Okay, no problem. Minta je bila masa, kita boleh handle. Okay, nampak tak slide? Okay, nampak Kak. Besarkan dia. Okay. Alright. So di engineering UniKL MFI, okay, apa itu engineering sebenarnya? Baru habis SPM nak ambil bidang apa ni? Engineering ke? Atau nak ambil bidang business ke? Apa engineering tu sebenarnya? So let's learn what is engineering. Okay. So engineering ni apa? Okay. Secara kasarnya di UniKL MFI ni kita dah banyak melahirkan engineer-engineer yang menjadi somebody di industri. Okay. So ini adalah abang Hafizul kita dan ini adalah kakak Nur Ain kita. So these are the orang yang memang dah graduate from UniKL MFI dan menjadi engineer. Okay. So bukan itu sahaja, apakah itu engineering? Okay. So secara kasarnya, secara definition dia, marilah kita dengar sikit definition engineering ni apa. So definition engineering ni adalah sebenarnya dia adalah hasil daripada Latin ni dia kata apa? Cleverness. So engineering is about cleverness. What else? Engineer kat sini maksud dia to design or to devise. So when they comes to the word engineering, dia akan buat design. Okay. So engineering nak design apa? Design apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Kita ada handphone, kita ada peti ais, kita ada jam loceng, kita ada kereta, kita ada TV yang depan mata adik-adik semua. That is engineering. Okay. So engineering ni apa lagi madam? Masih tak nampak. Alright. Engineering adalah you solve ataupun you selesaikan any problem, bukan menggunakan jarum atau benang, tetapi engineering you solve problem using these two things, mathematics and science. So that is engineering, right? What else? What are the engineering? When you solve problem, let's say saya bagi satu contoh simple. You bangun pagi-pagi, kita tengok apa? Alarm. Kita switch off our alarm. Either you use your handphone or you use your alarm clock. Adik-adik, handphone ni adalah didesign dan di-develop, di-manufactured. Okay, remember manufactured tu diproduce secara banyak adalah menggunakan kaedah engineering. Kemudian adik-adik rasa sejuk, nak mandi air panas lah mak. Switch on, masuk bilik air, switch on. Air panas. Air panas yang dalam bilik air adik-adik tu juga adalah engineering. Kemudian adik-adik keluar dan adik-adik rasa nak minum air kopi lah pagi-pagi. Okay. So adik panaskan menggunakan kettle, buka api. Nak dapat api tu datang daripada gas. Gas adalah nak develop gas daripada fosil kan, adalah menggunakan engineering. Kemudian sebelum tu akak terlupa nak cakap, madam lupa nak bagi tahu, guna brush gigi. Ada toothbrush, ada toothpaste. Toothpaste tu pun adalah engineering sebab kita perlukan nak tahu banyak mana chemical nak letak dalam toothpaste kita. Itu juga adalah engineering. What else? You pun rasa panas lah, buka aircon, switch on aircon. Itu juga adalah engineering. Engineering dia kena fikir, engineering aircon kena fikir luas rumah kita banyak mana, okay? Nak letak kedudukan di mana, berapa motor horsepower kena pakai. All those are engineering. What else? You buka kereta, you masuk dan travel. Your car is engineering. Okay, so all of those design, everything adalah engineering. Okay, so engineering ni ada banyak roles. Okay, tetapi apa yang semua yang saya bagi tahu tadi adalah daripada engineering robotik. Dia buat apa? Dia buat banyak-banyak production, tak sabar nak tunggu iPhone baru keluar. Cepatlah sikit, kenapa kilang ni lambat produce? So, orang yang akan berfikir apa itu robotik, apa itu macam mana nak cepatkan adalah menggunakan manufacturing robotik. If you berminat dengan engineering robotik, UniKL MFI, we have this expert. Banyak sangat ramai lecturer yang pakar di UniKL MFI robotik. What else? Kita ada elektronik. What else? Electrical kita ada.
What else? So many. So dekat MFI kita ada welding, nanti kakak Farah akan explain more. Okay, so madam, dekat engineering MFI ni ada engineering dan engineering teknologi. Ada beza ke? Yes. Ada sedikit slight different. Okay, ingat tadi saya cakap engineering adalah design, kan? Betul? Okay, selain daripada engineering buat design, kita ada engineering teknologi. Dia less design. Okay, what is less design? Dia less theoretical tapi more to hands-on. Hands-on. Okay, so dia buat apa? Dia more to testing, measuring dan juga manufacturing. So itu adalah sebenarnya application of the theoretical yang kita belajar maths dengan sains, buat satu teori, hasilkan satu equation supaya benda ni seimbang. Tetapi apa yang engineering teknologi buat? Dia application kan supaya benda tu seimbang untuk dijadikan teknologi yang lebih canggih. So itu saja daripada saya tentang engineering. Okay, bye. Thank you. Ada soalan nanti tanya saya, okay? Alright, thank you Madam Fiza. Okay, itulah sedikit orang kata apa itu engineering. Sebab saya tahu ada di antara adik-adik yang tak tahu pun apa sebenarnya bila ambil engineering ni kita belajar apa kan. Okay, so ada dekat komen kita Aziz Irfan, dia kata macam aplikasi fizik. Yes, betul. Okay, actually engineering memang dia banyak menggunakan aplikasi fizik. Alright, okay, so saya akan sambung semula. Okay, alright. Okay, alright. Screen saya keluar Okay, so tadi kita dah dengar apa beza engineering teknologi. Okay, so sekarang kita pergi kepada recognition professional body. Okay, so program di UniKL MFI sendiri, Malaysia France Institute lah yang program engineering. Okay, so program kita telah mendapat pengiktirafan daripada Board of Engineers Malaysia di bawah ETAC. Okay, so ETAC ni yang merecognize program engineering teknologi. Okay, so untuk program engineering, okay, so dia di bawah EAC. Alright. So, kenapa penting yang pengiktirafan ni? Okay, so bila adik-adik dah habis belajar nak bekerja, contohlah company nak hantar kerja di luar negara, kan? So macam alumni kita sekarang ramai dah bekerja kat luar negara. Alright, so adik-adik tak ada masalah pun sebab program kita telah mendapat pengiktirafan daripada Board of Engineers Malaysia. Okay, selepas je adik-adik habis belajar, adik-adik akan terus masa sebelum konvo. So adik-adik akan diminta untuk isi borang dan terus isi borang untuk mendaftar di bawah Board of Engineers Malaysia. Okay, so adik-adik akan automatik jadi ahli Board of Engineers Malaysia. Alright, so bila nak jadi ke arah orang kata professional engineer, so ada laluan dia lah. Okay, so itu lebih orang kata lebih panjang lagi lah dia punya perjalanan dia. Okay, so even though adik-adik ambil diploma di UniKL MFI sendiri pun dah mendapat pengiktirafan juga. Okay, so jangan risau. Okay, alright, so ini adalah program yang ditawarkan di UniKL Malaysia France Institute. Okay, so untuk lepasan SPM, okay, so ini adalah program yang ditawarkan di UniKL MFI. Okay, so kalau ada perasan untuk Pre-France program dan juga Japanese Twinning program, so ini adalah program yang orang kata program sponsorship, okay, untuk keluar negara. Okay, so Pre-France program dia ada dua. Okay, satu Pre-France Engineering, satu Pre-France Political Science and Business Management. Okay, so untuk Pre-France Engineering, sponsorshipnya adalah di bawah YTP Mara dan dah buka bulan lepas. Okay, mohon menggunakan result trial SPM lah. Okay, so untuk Foundation for Science, Political and Business Management, okay, program ini di bawah JPA. So di bawah JPA ni masih berbuka lagi. Okay, so saya rasa dia menunggu result yang sebenar. So nanti from time to time pada adik-adik yang berminat yang ada dalam sesi ni berminat, so boleh mohon. Okay, so program ini foundation dijalankan selama setahun di UniKL and then selepas itu 3 hingga 5 tahun di Perancis. Okay, so next Japanese Twinning program atau kita panggil UniKL JUP. Okay, program ini dia berbeza dengan Pre-France lah. Pre-France the foundation. So untuk UniKL JUP ni dia diploma. Okay, so kita ada 2 diploma.
Diploma in Mechanical Engineering dan Diploma in Electrical Engineering. So adik-adik akan belajar 3 tahun di UniKL MFI dan 2 tahun di Jepun untuk bachelor. Okay, so total 5 tahun. Alright, so program yang ada di UniKL MFI untuk diploma adalah Diploma of Engineering Technology. Kita ada 3. Okay, Air Conditioning and Refrigeration, okay, Welding dan juga Automotive Maintenance. Okay, so ini adalah program diploma. Alright, so kita juga ada program ijazah ataupun bachelor. So kita ada 10 program bachelor. Okay, so ini adalah kesinambungan selepas adik-adik ambil program diploma ataupun foundation. Okay. Alright, so ini adalah sedikit lah mengenai program Pre-France tadi. So sponsorship ini adalah daripada MARA JPA. So ini adalah universiti di Perancis yang memang dah lama kita collaborate untuk program ini. Okay, so tak ada masalah dari segi penempatan di sana. Okay, so ini adalah dari segi dia punya pathway lah. Okay, so setahun di UniKL MFI and then selepas itu 3 hingga 5 tahun di Perancis. Okay, so untuk UniKL JUP pula macam saya cakap tadi, okay, so 3 tahun untuk diploma di UniKL MFI. So adik-adik akan belajar bahasa Jepun selama 3 tahun ini. And then 2 tahun degree di Jepun. Okay, sepatutnya degree 4 tahun. Tapi disebabkan program ini dah program tuning. So that's why dah dapat pengurangan kredit. So tinggallah 2 tahun sahaja untuk belajar degree di Jepun. Okay, so total 5 tahun. Right. Okay, so ni dari segi, tadi saya dah cerita pasal diploma di UniKL MFI. So actually kita di UniKL, kita ada juga foundation. Okay, so ada, macam saya cakap tadi, adik-adik boleh pilih sama ada nak pergi ke foundation untuk lebih cepat ataupun diploma. So untuk foundation kita ada 5 di UniKL. So untuk adik-adik yang berminat dalam bidang engineering ataupun science, okay, so kita ada foundation science and technology, foundation in science. So 2 ni laluan untuk adik-adik yang berminat dalam bidang engineering dan juga engineering technology. Okay, and then kita ada untuk dalam bidang sains, kita ada foundation in science dan juga foundation in medical science. Okay, alright, so medical science ni actually dia lebih fokus kepada contoh adik-adik berminat dalam bidang farmasis ke MBBS, tetapi dari segi dia punya kuota dia tak banyak. Okay, sebab MBBS dia ada laluan yang berbeza lah. Okay, di bawah YTP MARA. Dekat sana kuota dia lebih besar lagi. Okay, so untuk foundation in computer technology dia lebih fokus pada IT lah, computer science. Okay, dan foundation in business, siapa yang minat dalam bidang business. Okay, so suka saya ingatkan dekat sini sebab tu saya cakap selepas SPM sangat-sangat penting. So adik-adik dah kena tentukan lalu dari segi apa yang adik minat. Okay, contohlah adik-adik minat dalam bidang, saya minat dalam bidang engineering. Okay, so adik-adik minat engineering apa? So engineering mechanical ke ataupun chemical ke ataupun electrical ke. Okay, so bila adik-adik dah ada minat, so daripada situ kita akan bantu dari segi pathway adik-adik supaya adik-adik tidak tersasar jauh. Okay, sebab tu siapa yang saya nak share hari ni, kalau adik-adik memang minat dalam bidang business, saya memang minat bidang business, so adik-adik janganlah ambil foundation in science. Okay, sebab ianya laluan yang berbeza. Okay, so kalau adik-adik memang dah target saya memang minat business, so boleh ambil foundation in business and then sambung degree untuk dalam bidang business dan juga management. Okay, sebab kalau adik-adik ambil foundation in business and then lepas tu degree, adik-adik nak sambung ke program engineering ataupun science, tak boleh. Okay, sebab memang bidang yang berbeza. Sebab tu saya cakap lepasan SPM sangat penting, adik-adik kena tentukan laluan adik-adik. Okay, so kalau minat engineering boleh ambil foundation in science and technology dan juga ataupun foundation in science. So selepas itu adik-adik boleh pilih untuk sambung ke program bachelor dalam bidang engineering. Bachelor apa yang adik-adik minat. Okay, tambah di UniKL pula. Kalau adik-adik ambil foundation ni, okay, contohlah adik-adik minat, saya minat mechanical engineering. So apa laluan saya? Okay, so adik-adik boleh ambil foundation in science and technology ataupun foundation in science. Okay, masa application adik-adik untuk foundation, actually adik-adik dah boleh pilih dah untuk program bachelor apa yang adik nak sambung nanti.
So kita dah terus bagi 2 surat tawaran. Satu surat tawaran foundation, satu lagi surat tawaran untuk degree. So adik-adik dah tahu dah, oh degree nanti saya akan sambung ke program ni. Okay. So kita dah bagi laluan pada adik siap-siap. Alright. So ini dari segi foundation. Macam saya cakap, foundation dia setahun sahaja. Okay. So ini adalah dia punya pathway dia lah. Kalau okay, ada juga yang tanya apa beza foundation, apa beza matric, apa beza asasi. Okay. So actually sama, foundation, matrikulasi, asasi, cuma ada di setengah institut dia menggunakan terms yang berbeza. Okay, so foundation, asasi, dimatrikulasi adalah yang sama. Sama sahaja programnya setahun ataupun 2 tahun. Ada juga dimatrikulasi yang programnya 2 tahun kan. Okay, so di UniKL foundation kita setahun sahaja. Okay, selepas foundation boleh terus sambung ke bachelor yang adik-adik dah pilih tadi. Okay, selepas habis bachelor, adik-adik nak sambung ke master boleh, nak kerja pun boleh. Okay. Alright, so untuk lepasan diploma, tak kisahlah. Contohlah adik-adik sambung diploma di tempat lain. Okay. So and then degree nak masuk UniKL, boleh, tak ada masalah. Kita tak pernah halang pun, okay. Kita mengalu-alukan. Okay. Contoh adik-adik yang masuklah diploma di IKMA ataupun politeknik, okay. So bila sambung degree ke tempat UniKL, so kita memberi credit transfer, okay, sehingga 50 ke 60%, okay. So daripada degree sepatutnya 4 tahun, so adik-adik boleh kurangkan lagi masa menjadi 3 tahun ataupun 3 tahun setengah. Kita depends kepada adik-adik punya CGPA akhir semasa diploma. Okay, so contoh adik-adik sambunglah ke diploma UniKL MFI, contohnya adik-adik ambil diploma automotive maintenance and then degree pula selama 3 tahun, and then degree adik-adik sambung juga kat UniKL MFI, okay, ambil bachelor automotive maintenance. So sepatutnya bachelor tu 4 tahun. So adik-adik kita akan buat pemotongan kredit, so boleh kurang menjadi 3 tahun sahaja. So dah jimat setahun, okay. So total belajar 6 tahun sahaja. Macam yang foundation tadi, okay, contoh foundation tadi, foundation setahun and then degree 4 tahun, total 5 tahun, okay. So untuk diploma pula, okay, diploma 3 tahun. So and then adik-adik sambung ke bachelor, buat pindahan kredit tinggal 3 tahun sahaja. So 6 tahun. Jadi perbezaan di situ setahun sahaja. Okey, tak jauh beza pun sebenarnya. Kalau kawan-kawan awak yang ambil foundation dia grad tahun ni, so awak ambil diploma akan grad tahun depan. Okey, so jangan risau, tak jauh beza. Okey. Cuma dekat sini antara foundation dan diploma, kalau adik-adik rasa aku nak belajar ni dah relax je, tak nak rushing, tak nak rasa macam susah-susah, so 3 tahun dia relax dululah belajar, so boleh ambil diploma. Okay, sebab diploma kita pun dia lebih kepada hands on. Alright. Tapi kalau adik-adik rasa aku nak ambil bachelor cepat, so tak nak buang masa kan, okay, so adik-adik boleh ambil foundation and then terus ke program bachelor, tak ada masalah. Ianya adalah depends kepada diri adik-adik. Saya pun tak boleh nak paksa adik-adik, kau sambung diploma. Tak boleh. Okay. So adik-adik yang akan tentukan, adik-adik yang akan decide. Sebab adik-adik yang nak belajar. Okay. Alright. So ini dari segi entry requirement foundation. So kita nak 5 kredit sahaja. Okay. So untuk engineering, accounting. Okay. So kita nak kredit mathematics, maths dan juga science lah. Okay. And then fast track untuk sambung degree. Yes, betul. Fast track untuk bagi mereka nak sambung degree. Okay. Untuk diploma pula. Okay. So diploma non-engineering and science. Okay. Kita ada diploma management sebenarnya. Contoh macam logistics. Okay. Kita ada multimedia. Kita ada animation. So SPM at least 3 kredit any subject. Tak kisah apa-apa. Okay. So diploma in science. Dia punya requirement dia tinggi sikit lah. 5 kredit. Okay, so bahasa Melayu, Maths, English, 1 sains subjek dan lagi 1 tak kisah apa-apa. Okay, cuma untuk diploma nursing kena lulus bahasa Inggeris. Alright. And then last sekali diploma engineering technology, 3 kredit sahaja, mathematics, sains, tak kisah sains apa-apa ataupun technical dan lagi 1 subjek tak kisah apa-apa.
Okay, sebab tu saya cakap bila dapat result SPM, okay, walaupun awak tak mendapat result yang bagus, tapi jangan down. Jangan rasa, oh aku tak boleh nak sambung belajar, give up lah. Okay, no, big no. Sebab peluang untuk adik-adik sambung belajar tu ada. Okay, sebab apa yang saya boleh cakap sekarang ni lah masa untuk adik-adik sambung belajar. Okay, so bila adik-adik dapat result yang sekian-sekian, jumpalah dengan person in charge yang boleh membantu adik-adik dari segi laluan adik-adik nanti. Okay, contoh adik-adik tak layak untuk program ni, kita boleh advise untuk program yang berbeza supaya adik-adik boleh sambung ke pengajian yang lebih tinggi lagi. Okay, alright, so di UniKL kita juga ada teknologi Sufais UniKL Ulul Albab. Ni bagi mereka yang ada basic tahfiz, so boleh join untuk program kita lah. Program ini dia tak termasuk dalam contoh kalau ada adik ambil diploma welding ke ataupun aircon, dia adalah program yang berasingan. So akan ada satu grup, akan belajar di surau UniKL MFI lah. So adik-adik akan belajar mengenai, dia ada modul-modul dia, so ada hafazan, ada tilawah Al-Quran dan sebagainya. So saya go kepada financial aid. Of course nak sambung belajar, mesti parents akan fikir apa? Ada tak bantuan pinjaman pelajaran? Kan? Sebab nak sambung belajar sekarang semua perlukan duit. Alright, so di UniKL jangan risau. That's why saya cakap UniKL tak sama macam IPTS yang lain. Kita menawarkan pinjaman pelajaran MARA. Kita menawarkan juga PTPTN. So kita ada derma siswa JPA yang ini khas untuk program diploma sahaja. So kita ada juga yayasan negeri dan juga zakat dan sebagainya. Biasanya yayasan negeri dan juga zakat ni adik-adik akan mohon sendirilah dengan pihak zakat. Kita boleh bantu. So untuk MARA dan PTPTN ni di UniKL, so majoritinya memohon pinjaman pelajaran MARA. Alright, so saya nak share hari ni mengenai pinjaman pelajaran MARA. So untuk memohon pinjaman pelajaran MARA, so dia ada beberapa kriteria lah yang MARA perlukan. So salah satunya, dia ada first kriteria akademik. Akademik ni jika adik-adik melepasi syarat masuk ke UniKL, so adik-adik dah layak lah untuk kelayakan akademik. So yang kedua adalah kelayakan pendapatan keluarga. So pendapatan keluarga ni MARA tengok dari segi pendapatan bulanan lah. Keluarga adik-adik, mak dan ayah. Kalau dulu MARA punya syarat 0 hingga 8,000. Tetapi sekarang MARA dah naikkan menjadi 0 hingga 12,000 bulanan bersih campur mak dan ayah. So anda layak untuk mendapat pinjaman pelajaran penuh. Dipertimbangkanlah untuk mendapat pinjaman pelajaran penuh, iaitu dari segi yuran pengajian dan allowance hari hidup. Macam di kampus kawasan Lembah Kelang, untuk diploma allowance hari hidup MARA akan bagi setiap bulan RM630. So untuk yuran pengajian MARA akan terus bayar ke UniKL. So jadi apa yang adik-adik perlu buat adalah belajar sahaja, belajar betul-betul di UniKL, skor CGPA yang bagus, sebab ada kelebihan dekat situ. Sekejap lagi saya share. So 12,001 hingga 20,000 layak dipertimbangkan untuk mendapat sebahagian. Sebahagian ni maksudnya biasanya yuran pengajian sahaja. Maksudnya allowance hari hidup parents kena tanggung lah. So kalau 20,000 ke atas, kebiasaannya bayar sendiri. Ataupun mungkin nak memohon pinjaman yang lain lah. Contoh mungkin PTPTN dan sebagainya. Alright, so dekat sini sebenarnya banyak sangat kelebihan jika adik-adik membuat pinjaman pelajaran MARA. So firstly, pinjaman ini tiada cas yang tersembunyi. Maksudnya zero interest, tak ada interest. Adik-adik pinjam banyak ni, so adik-adik akan bayar banyak ni. Maksudnya adik-adik takkan bayar lebih. And then pembayaran balik pun secara ansuran. Kita taklah minta terus, contoh adik-adik pinjam RM10,000. Bab bayar RM10,000. Tak ada. So pembayaran secara ansuran. So pelajar yang layak menerima pinjaman MARA perlu konsisten dalam pembelajaran. Ya betul. And then pelajar yang layak menerima allowance hari hidup ni, so dia dah orang kata dah banyak membantu keluarga dia juga.
Okey. Sebab apa? 630 Mara bagi untuk bulanan adalah untuk perbelanjaan adik-adik dari segi makan, nak photostat nota, kan? Okey, mungkin nak beli apa-apa dekat Shopee ke. Alright. So, banyak membantu sebenarnya. Mungkin parents nak top up pun top up sikit. Okey, ataupun kita dapat membantu dan dapat meringankan beban mak ayah kita bila kita sama belajar. Okey? And then yang last sekali, ini adalah kelebihan yang rasanya sangat-sangat bagus. Okey? Pelajar boleh mohon untuk pengurangan. Okey. Tadi dah lah tak ada faedah pinjaman, tak ada interest. Lepas tu Mara pula diberi pula untuk pengurangan bayaran. Okey, pengurangan bayaran ni adik-adik akan buat selepas adik-adik dah konvo. Dah dapat CGPA akhir, so adik-adik akan mohon dengan pihak Mara untuk pengurangan bayaran. Okey, saya bagi situasi, okey, sebab saya pun adalah pelajar UniKL juga dahulu. Saya pun membuat pinjaman pelajaran Mara. Okey, situasinya saya belajar 3 tahun setengah untuk ijazah. So total pinjaman saya adalah 78,000 sebab itu yuran pengajian termasuk Elansari hidup. Okey, setiap bulan. So bila saya konvo, alhamdulillah saya dapat result yang okey. So saya dapat 35 ke atas. So saya apply dengan Mara. So bila saya apply dengan Mara feedback balik dekat saya hanya perlu bayar 15% sahaja daripada jumlah pinjaman. So 15% daripada 78,000 tadi, so dalam 11,000 sahaja yang saya perlu bayar. Okay, so yang selebihnya tu nak buat apa? Okay, so yang selebihnya tu adalah scholarship lah yang Mara bagi sebenarnya. Okay, so 11,000 tu kalau ikutkan, saya bayar yuran pengajian 1 semester setengah je. Yang selebihnya tu saya belajar free. Okay, so ini yang saya nak wawarkan dekat adik-adik. Boleh inform juga dekat saudara Mara, okay, yang mungkin adik nak sama belajar. So ini adalah kelebihan pinjaman pelajaran Mara. Okay, yang adik-adik boleh mohon dan adik-adik boleh belajar dengan tenang di UniKL. Okay, adik-adik perlu fokus saja dalam pembelajaran. Okay. Alright. So untuk student enrollment dari segi kemasukan, so macam sekarang adik-adik tengah tunggu keputusan SPM. Ataupun mungkin ada juga yang dalam ni sekarang ni tengah form 5. Okay. So untuk yang sedang menunggu keputusan SPM, kemasukan kita adalah next pada Julai untuk diploma dan juga bachelor. Untuk foundation sepatutnya sebelum ni Mei, tapi kita terpaksa postpone sedikit lah sehingga Julai. Okay, sebab adik-adik pun belum dapat result lagi kan. Okay, so permohonan adalah secara online sahaja di www.unikl.edu.my. Okay, senang, tak payah beli nombor PIN, free of charge. Apa yang adik perlu buat, buka laptop, buka handphone, apply sahaja. Okay. Alright, so how to apply? Inilah kita punya screen yang bila adik apply nanti. So maklumat yang kita perlukan adik-adik just isi. Okay, and then tekan submit. Macam sekarang adik-adik belum dapat result yang sebenar. So kalau adik-adik yang dah mohon sebelum ni kan untuk May intake, tapi tak masuk untuk May intake, mungkin nak tunggu untuk Julai. So adik-adik punya record dah ada dekat kami lah. Okay, tapi mana-mana yang belum apply, yang baru nak apply, boleh tunggu untuk result yang sebenar dan selepas itu boleh mohon, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Okay, sekejap Okay, so adik-adik ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh sahaja nak tanya dekat chat boleh, ataupun nak tanya secara live pun boleh. Okay, sebab sekarang kita nak jemput alumni kita. Okay, Cik Muhammad Hafiz ada dekat sana ke? Ada 2 orang alumni hari ni, Cik Hafiz dan juga Cik Alif. Cik Alif boleh buka kamera? Okay. Cik Alif mungkin boleh unmute mikrofon. Oh, sorry. Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita bawa 2 alumni UniKL MFI. Okay, dalam kita punya live. Alright, so mungkin ada, mungkin saya start dengan Cik Muhammad Hafiz dulu. Mungkin boleh share, maksudnya perkenalkan diri, dulu graduate daripada UniKL MFI untuk program apa dan sekarang bekerja di mana. Okay, silakan Cik Muhammad Hafiz. Selepas tu Cik Alif ya. Boleh. Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Bonjour. Je m'appelle Muhammad Hafiz.
Saya grad daripada UniKL MFI. Masa tu masih lagi under MFI lah. Tahun course MBMT, Machine Building and Maintenance Technology, tahun 2000 sehingga 2003. Lepas tu kerja sekarang ni, bila grad daripada MFI tu kerja dalam 2 tahun, then baru dapat offshore. Dalam masa, so sekarang ni saya dah bekerja di offshore lebih kurang 15 tahun lah. Sejak Lama 2006. tu. Memang lama. 15 tahun. Lama. 15 tahun, so saya dah bekerja sekitar Terengganu dan Kelantan sahaja. Belum lagi berpeluang ke overseas lah. Tapi so far lebih ke Pantai Timur lah. Okay. Alright, terima kasih Cik Muhammad Hafiz. Okay, mungkin Cik Alif boleh perkenalkan diri sedikit. Alright, okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Alif bin Hamdi. Saya ex-student WT tahun 2005-2007. And then saya further WQI tahun 2007-2010. Sekarang saya di Dubai. Ini live daripada Dubai Dubai. Bestnya. Yeah. Sekarang waktu 11.49, jadi pagi lagi. Okay, saya sekarang bekerja sebagai Subsea Inspection Engineer dengan Boskalis Subsea Services. Kalau ada apa lagi saya dalam industri ni lebih kurang 14 tahun daripada 2007. Saya start dengan bekerja sebagai penyelam, commercial diver. Dan 2007 ke 2011 masih saya buat degree, saya part time bekerja sebagai penyelam. Dan 2011 saya dapatkan lesen engineer saya untuk saya buat engineer sampai sekarang. Dan saya bekerja satu dunia, di UK, di Europe, di Ireland, di China, di Middle East, di Nigeria, di Congo. Wow, bestnya. Bestnya adik-adik tak nak jadi engineer macam abang ni ke? Masya Allah. So, tapi Cik Hafiz tu pun boleh sama lebih kurang juga tu, dia pun boleh tahan kat tu. Cuma alhamdulillah rezeki saya dapat pusing satu dunia dengan berbekalkan tajaan MARA. Bukan tajaan lah, maksudnya saya under MARA juga lah. Saya daripada IKM, MFI, lepas tu saya kerja lah. Okay, alright. So thank you Cik Alif, kita daripada Dubai, bestnya. Kan? Okay, so dia dah round dah dunia ni sebenarnya. Okay, actually Cik Hafiz dan juga Cik Alif adalah alumni kita yang berjaya sekarang, menjadi engineer yang berjaya. Misalnya Cik Hafiz dah 15 tahun bekerja di offshore. Cik Alif sekarang berada di Dubai. Okay? Yeah. Okay, alright. So adik-adik, okay, mungkin Cik Hafiz kalau tak keberatan lah dan Cik Alif mungkin boleh share sikit dari segi berapa gaji dia dah bekerja sampai sekarang kan. Jadi ni dia, adik-adik ni mesti suka je kalau dengar kan. Gaji, boleh share tak berapa range gaji tu sebenarnya? Okay, pasal sekarang ni ada 2 tempat tau. So satu range tempatan, satu range overseas. So dia boleh bezakan lah mana tempatan dengan okay, range betul. Betul. Macam kalau kata untuk total offshore Malaysia ni cerita sebelum range COVID lah. Kalau sebelum range COVID, kalau normally kalau baru masuk offshore je, dia akan bayar range dalam 2 ke 3 ribu. Tidak termasuk OT. Okay, kalau junior engineer dalam less daripada 5,000 lah. Okay, kalau dia dah bertapak, dia dapat kutip dia punya pengalaman experience from company to company dan from daripada satu platform ke satu platform. Normally rate sekarang dia akan bayar 1,000 sehari. Push. 1,000 sehari 1,000 sehari. Yang normal lah, bukan yang rate COVID Okay. Ini normal. Okay, kalau you kerja 15 tahun, okay, kalau kata normal rate untuk 14 hari dapat 14,000.
Wow, 14 hari Pak. 14,000 banyak tu. Yang apa cakap koku lah. So normal dia akan bayar lebih kurang macam tu lah. So mana-mana adik yang nak join offshore should be no problem lah. Betul-betul. Macam Cik Alif sendiri di sana, dia mungkin boleh share sikit lah kan? Yang tadi rate local tau, yang sekali rate overseas pula. Betul. Tapi okay. Rate overseas pula. Sebelum saya share lah kan, saya cuma nak bagi tahulah yang apa saya share ni tujuan dan niatnya hanyalah untuk dijadikan panduan. Ya, tak ada niat untuk kita nak apa ke apa, tak ada Tapi in reality sebenarnya kerja yang kita buat ni, line yang kita buat ni pun berbaloi dengan harga yang kita dapat. Okey. Tepat sekali. Macam saya ketika saya di UK, di Europe ataupun di North Sea dan di Irish sector, saya dibayar gaji 3,000 sehari. Jadi itu masa zaman kegemilangan dia lah. Dia 500 ke 500 pound sehari. Okay, so after that sekarang kita punya range untuk yang overseas ni 50 ke 60 sebulan lah. Azir Irfan dia ada tanya RM3,000 Malaysia dek ke abang, saya tak tahu. RM3,000 Malaysia, dia 500 pound. Masa tu lah. Cuma sekarang dengan sekarang pun kita dah nak start pick up balik, demand is there. Kita punya range is around $400 to $500 per day sekarang. Tapi kena ingat ini range yang kita dapat sebab pengalaman kita. So bila you newcomers, you takkan dapat harga ni, tapi you will be there, you will get that. Tu je yang saya boleh share dengan semua lah. Saya start pun dulu dengan $100, $50 saya start. $50, naik $100. Itu normal lah. Semua orang akan melalui benda tu. Betul. Dia lagi lama pengalaman, lagi mahal gaji. Ya, betul. Sebenarnya pengalaman tu sendiri penting kan untuk macam Encik Hafiz sendiri dah 15 tahun. So Encik Alif pun dah lama dalam bidang ni. So that's why mereka dah mencapai sehingga ke tahap sekarang. So macam adik-adik sekarang pun boleh ikut jejak langkah alumni kita, nak sehingga angka yang sebegitu boleh. Okay, memang adik-adik akan start daripada muda, betul kan? Okay, start daripada orang kata fresh grad, masa tu yang penting jangan give up lah, jangan give up, itu je. Ya, betul. Okay, mungkin Cik Mama Hafiz boleh bagi jangan give up, lepas tu rela berkorban. Ya, betul. Macam Cik Alif, dia rela, dia bekerja jauh daripada family sekarang dengan musim COVID, payah nak balik Malaysia. Macam saya berkorban, rela tak balik raya, rela tak balik jumpa family. Betul. Saya dah 8 tahun tak raya untuk pengetahuan semua. 8 lagi tahun lama. tak raya. Lamanya. 8 tahun tak beraya itu satu tempoh yang lama sebenarnya. Macam saya ada satu tempoh, tahun ni beraya, tahun depan tak dapat, tahun kemudiannya dapat. So dia sama ada kena berkorban, rela berkorban, lepas tu never give up, lepas tu sentiasa ingin majukan diri. Saya dulu start dengan technician kilang, daripada technician kilang, lepas tu keep on hunting kerja, dapat offshore melalui job street. Bila masuk ke bidang offshore, kita akan diajar hantar training. Mana yang training dihantar, kita ambil je peluang ni. Training pasal company bayar pengalaman. Pasal within the training and the experience, then you can gain your knowledge and your salary. Betul. Okay, mungkin kata-kata akhir lah daripada alumni kita, Cik Hafiz dan juga Cik Alif, kepada adik-adik kita yang sekarang ni sebenarnya tengah tunggu result dan akan menyambung pengajian mereka lah selepas SPM. Mungkin boleh bagi kata-kata sedikit, tips dan kata-kata semangat kepada mereka. Silakan. Okay, Alif start dulu lah. Mungkin boleh Cik Hafiz dulu ke? Cik Alif dulu ke? Boleh. Okay. Untuk adik-adik yang nak sambung pelajaran ke MFI, ke UniKM mana, yang penting nombor satu, jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa, jangan putus harapan. Pasal adik-adik masih lagi muda.
Macam abang dah tua dah, 41 tahun dah. Tapi masih lagi even masa SPM dulu even SPM dulu tak, keputusan tak membasarkan. Tapi bila kita di develop melalui experience daripada feedback kawan-kawan, keluarga, kita akan develop slow-slow untuk dapat capaian kita nak tu. Kalau kita nak target yang ni, insyaAllah kita dapat. Sama ada slow ataupun pantas je. Yang penting jangan putus asa. Itu je yang penting. Betul. Alright, terima kasih Cik Hafiz. Okay, mungkin Cik Alif boleh teruskan. Alright, okay. Untuk newcomers, untuk youngsters, teenagers ni, adik-adik lah orang kata yang baru lepas SPM. It doesn't matter your result. Bagus ke tak bagus ke, A ke B ke C ke, you need this. You kena buat benda ni. Sebab the future depends on your education, bukan depends on your luck. Luck ni untuk loser je sebenarnya. So betul, like, you need that. Betul. You kena buat, you kena study. And then it just that saya cakap terus terang, saya ambil masa 9 tahun untuk saya dapatkan degree saya, dan saya habiskan masa 14 tahun untuk duduk kat tempat saya duduk sekarang ni. Jadi you guys kena buat, kena pergi belajar, kena study. Dan bila you pergi study, first of all, apa yang you kena tahan? Nafsu. Sebab dalam community you, dalam you punya environment, there will be someone yang maybe anak orang kaya, maybe dia tak nak belajar, dia pergi kerja, dan dia orang akan pergi dah start pakai kereta, pakai motor. That kind of nafsu you kena tahan. You kena set mindset, tak apa, once aku complete aku punya belajar, either diploma or either degree or either master or the PhD or become doctor or whatever, I'll get that. So benda tu you kena set. Kalau you halfway, member aku dah pakai diploma, dah pakai kereta, tak payah belajar pun dapat kereta. You tak boleh ada mindset tu. You kena tukar, you kena change. You must be somebody. Sebab bila you ada paperwork, you go everywhere in the world. Every kind of company. You put, this is my degree, this is my diploma, this is my knowledge and my experience. Semua orang akan ambil. Dia tak ada tanya, you ada kereta apa kat rumah? You ada rumah apa kat rumah? Betul. No. Dia akan tanya paperwork tu. That's the first thing. And bila you study, you kena ingat there will be zaman kejatuhan. Zaman kejatuhan means you fail, you drop, you tak boleh adapt apa yang you nak belajar. You kena tahan benda tu. Benda tu you take it as a challenge. Challenge yourself. Itu paling penting. I've been there. So, and senang je. Saya dan Encik Hafiz, we survive. We been there. Kita boleh hidup, kita boleh kerja apa kita nak, kita boleh beli apa kita nak. So why not you guys? Tu je. Sempat kita tanya nombor. Umur berapa? Saya 36 tahun. Jadi okay, saya tambah sikit untuk menjadikan inspirasi pada adik-adik yang akan datang. Saya bukan nak cakap apa tapi sebelum umur saya 30, saya dah dapat apa yang saya nak. Jadi saya cabar adik-adik yang ada yang akan datang untuk join MFI ke mana-mana universiti atau mana-mana Mara punya institusi pengajian. Buatlah. Jadilah somebody. You can do that. Okay? Terus sekali. Alright. Okay. Thank you so much Cik Alif dan Cik Hafiz. Actually saya ada nak share sikit. Okay, sekejap ya. Ni pun mungkin Cik Alif akan terkejut. Okay, saya nak share juga pada adik-adik. Tak ada. Dia gambar sahaja. Sekejap ya. Ni. Okay, Cik Alif kita sebenarnya dia pernah masuk dalam harian Metro tau. Betul tak Cik Alif? Ya, betul. Okay. Alright. Betul. Okay, so actually Cik Alif pernah baru-baru saja, saya rasa bulan lepas. Okay, so Cik Alif kita pernah viral lah dekat harian Metro, bekas pekerja bengkel bangkit jadi jurutera di syarikat antarabangsa. Okay, 3 Mei. Baru je lah bulan ni juga. Baru hari memang baru. Yeah, so, betul. Dia punya interview apa semua masih ongoing. Dah ongoing, dah siap, nanti dia orang akan release. Betul. Okay, so jika ada adik macam nak tahu lebih detail, boleh search dekat UniKL official juga. So kita ada share juga dekat situ Keratan Akhbar ni. So adik-adik boleh tengok juga di situ. Okay. Alright, so kita jemput alumni ni untuk memberi semangat pada adik-adik semua. Aziz Irfan. Oh, ni yang viral tu kan? Ya, betul. Bukan, dia bukan daripada Saudi ni. Saudi daripada Dubai. Dia ada baju Dubai.
Yes, Azri Irfan, kita bawa secara live lah untuk awak hari ni. Saya Okay. siap pin Alright, hari ni, saya dah siap pin itu hari. Saya pin dekat Facebook. Nak join punya pasal. Okay. Yes, terima kasih kepada Encik Alif kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Okay. Alright, so pada adik-adik yang ada dalam ni, kita buka kepada soalan. Okay, sama ada nak tanya kepada saya ataupun kepada alumni kita. Okay, so boleh tanya pelbagai soalan. Okay, boleh on mikrofon juga, jangan malu, jangan segan. Okay, Ya, so betul. lebih senang untuk Siapa kita nak apply communicate. offshore local dengan overseas? Ada dua ni sekarang ni. Dua-dua ada. You nak local? Dua-dua ada. International. Up to you. Semuanya mudah. Kalau nak, ni ada yang tanya, Kila Mahathir, kalau nak apply kerja kat sana kena bayar visa ke? Okay, Mana tu? adik Kila ke adik Kila, I don't know. Dia tak ada istilah bayar visa ni, tak ada. Cuma kita bawa baju dan bawa ilmu je. Lain semua disiapkan. boleh. Saya tak pernah bayar flight tiket saya. Macam mana abang dapat job overseas? Apply mana? Okay, kita through agency. Masih mula-mula saya start dulu, saya through agency, dan kebetulan masa saya start dengan company yang based di Singapore. Jadi daripada situ kita start dah berkembang, dan benda ni you guys kena explore juga dalam Google macam LinkedIn, Jobstreet, benda-benda macam tu pun kena get involved. Dah boleh start dah sekarang ni. Once you guys join belajar, start terus. Dah boleh start Ricky ya sebenarnya. Betul. Sebab kata dah you boleh lambat-lambat you nak tunggu target. dan tolonglah lagi satu untuk adik-adik ni, janganlah diistirahat time habis belajar aku nak relax je lah setahun lepas tu bekerja. No, that's a big no. Sebab sekarang zaman you lambat satu jam pun dah macam okay kat belakang. Betul. Sekarang compete each other kan? Ya, betul. Betul. Satu pilih more ke Jobstreet. Bila dekat Jobstreet. Okey, untuk zaman betul. saya dulu, mana-mana job application just apply saja. Macam zaman saya kerja kilang, lu memang mana yang ada masa tu ada Jobstreet saja, tak ada lagi macam apa sekarang LinkedIn semua. So mana Jobstreet yang ada, even dalam paper, dalam Jobstreet just apply. Dapat ke tidak itu jatuh tanggal 18. Yang penting you apply. Betul. Bila kita apply, company yang akan nampak tu, dia nampak kesungguhan. Oh, budak ni dah apply. Oh, dan ni dia apply lagi. So bila dia nampak, at least you start from zero. Dia start daripada bawah. Betul. Bila dia nampak kita punya kesungguhan, kita punya keupayaan, at least dia bagi job title tu just accept je dulu. Then daripada situ dia develop kita punya knowledge, experience. That's the main point lah. Main thing. Betul. Lagi Betul. satu tips, kalau siapa nak hantar CV dekat company, janganlah just be yourself. Jangan nak tulis English yang you daripada mana-mana you copy paste bila orang telefon. That's a big no as well. Please. Just be betul. yourself. Just be yourself, no problem. English problem pun no issue. Diorang faham. Ini Betul. hantar karangan macam muat kelas tahap 1 tapi bila call itu problem serius. Ya, betul. Betul. So just be yourself. So ini macam adik-adik nak sambung contoh ke program engineering atau engineering. Takutlah macam mana matematik, macam mana dengan English kan? Alright, so jangan risau. Sebab kita di UniKL ni, fokus kepada engineering teknologi atau engineering teknologi. So dari segi English kita, so adik-adik sendiri actually akan faham dan adik-adik boleh bercakap. Sebab kita bukan ajar untuk menjadikan adik-adik ni graduate kepada nak jadi cikgu English. Tak. Kan? Betul. So adik-adik akan belajar, at least adik-adik faham. So boleh tulis email. Okay, dan basic English. So insyaAllah dapat membantu adik-adik. Macam matematik sekalipun, kita apply matematik. So don't worry. Okay, so jangan risau. Takut maths susah lah, add maths lah kan. Masa sekolah add maths susah. So nak sambung engineering, of course maths ada lagi. Tapi jangan risau sebab bila adik-adik dah sambung ke diploma, adik-adik belajar matematik dan adik-adik akan rasa, oh sebenarnya add maths ni senang je, tak susah pun. Okay? Ya, betul. Jangan risau. Okay? Dia Alright. jangan takut. Experience saya Betul.
Admit saya dulu memang cakap, kau tengok memang mau cakap apa ni boleh pakai buang lah. Tapi bila masuk MFI belajar admit saya boleh score. Macam mana? So, Ya, jadi, betul. kalau ada kemahuan sebenarnya boleh. Dan saya juga panel interview untuk company work group. Kalau mana-mana engineer yang nak masuk offshore untuk company work group dah has, saya antara salah satu panel interviewer. So Okey. tak perlu takut sebenarnya Betul. apa ni nak speaking ke math payah ke tak perlu tahu. Kita bukan nak belajar untuk rocket science. Kita nak Ya, belajar betul. dia punya apa ni keyakinan. Dia punya confidence. You punya math dengan penting, betul, math dengan sains tu penting masa belajar. Tapi bila bekerja kita apply sedikit saja. Kita yang penting you punya confidence. Confidence level macam mana nak problem solve suatu benda dan apply benda tu masa yang you belajar, masa tentu nak apply dekat kerja. Tak ada kita nak dia bagi you size roket, okay nak pergi sini tak ada, no problem. Yang tu kita tak ajar you untuk buat seorang tau. Work Betul. team, yang tu yang kita ajar. Betul. Kita tak ajar you buat kerja seorang-seorang, tak ada. Jangan risau. Betul. So tak perlu takut, tak perlu risau. Kita orang tak garang pun dalam interview. Sebenarnya betul. Bila adik-adik dah masuk ke alam universiti, okay, so adik-adik akan belajar, adik-adik actually banyak assignment dalam grouping. Bukan individual Betul. assignment. Sekali. So Dalam yes, saya bila tu, assignment individual. grouping, yes, dia sebenarnya banyak membantu adik-adik adalah dari segi kerjasama dalam kumpulan. So jangan takutlah, jangan risau. Okay, insyaAllah adik-adik boleh berjaya macam alumni kita, Cik Hafiz dan juga Cik Alif ni. Alright? So ada yang tanya, ada risiko senang kena buang kerja tak kalau tak perform? So Okay, yang macam ni mana saya tu? share. Saya share pengalaman dekat saya Kolej. Okay, kalau untuk apa ni, untuk offshore Malaysia, so far kalau you tak perform dia bagi cakap macam ni, dia bagi peluang. Unless kalau you kerja apa ni masa hari Spain. Kalau masa hari Spain pun masih lagi dia bagi peluang. Sebenarnya kerja kat Malaysia ni dia masih lagi sayang lah dekat korang. Mana Betul, nak betul, cari betul. orang yang kerja experience belas-belas tahun, dia takkan buat kerja macam sebelah mata punya. So dia akan, masih company akan bagi peluang. So chance untuk dibuang kerja buta-buta tu bagi saya tak ada lah. Masalah kat Malaysia so far tak pernah dengar lagi lah. Orang bakar platform pun dapat kerja lagi. Platform untuk Naga 5 runtuh pun masih dapat gaji. Orang pernah ada orang memang ni true story memang ada orang pernah bakar platform. Tapi dia cuma cuti 6 bulan je sebab yelah dah terbakar kan. Dia cuti 6 bulan investigation apa semua dan dia kerja balik. So tak ada istilah. Bukan salah dia. Melainkan you memang tak nak kerja langsung. Macam saya cakap tu, I have been through that situation. Saya ada jumpa junior engineer Mak Saleh lah normally. Dia orang ni tak minat benda ni pun. Tapi bila dia kerja kan, dia tak nak kerja pun dia lantar. Dia macam biar kepala. Itu baru kita berhentikan dia. Sebab memang dia tak nak buat. Itu okey. Kalau setakat you buat salah, you buat salah, kita still akan assist you, akan dia guide. akan coaching, no worry. Ya, betul. Betul. Jangan risau. Okay. Alright. So, okay, sorry. Naila Nora. Ada tak yang untuk law punya? Okay, so far di UniKL, kita tak ada menyediakan program untuk law. Okay, sebab kita di UniKL ni, kita lebih fokus kepada engineering teknologi. Okay, so kita fokus kepada sains dan juga business. So far untuk law memang tak ada. Okay. So, minta maaf ya Naila Nora. Kalau awak memang minat dalam law ke, so kalau law so far UniKL tak ada. Okay. Alright. So okay, kalau Aurora Aisyah, kalau ambil tahap diploma je masih boleh kerja sampai overseas? Boleh dek. Mungkin, Abang kerja boleh. sampai di rumah. Tak ada masalah. Satu dunia. Ini cerita benar, kita dah pernah jumpa. Saya pernah jumpa, bukan kita pernah jumpa. Ada kawan-kawan kita Experience tinggi lah. UniKL ni dekat Mexico, dekat Brazil, semua ada yang daripada MBMT, daripada MFT. Betul. Banyak, don't worry. As long as you guys ada effort. Cuma yang macam saya cakap lah, you jangan putus asa, fokus. Kena fokus. Any kind of subject you ambil, any kind of course you ambil, you fokus. Bila you fokus, you dapat.
Doa pun yang Dia penting dalam- juga tu. Dalam belajar ni yang dalam belajar je you boleh tamak. Gaji Betul. belajar. Experience Ya. dengan training. Yang tu you boleh tamak. Yang lain you jangan tamak. Bab tamak dalam experience gaji. Saya pernah kerja, orang offer gaji, berapa you nak? Tempat bestnya. lain. So dia bila kita dah dapat, bila dia tengok kita punya CV, dia tengok kita punya experience, dia tengok kita punya training course yang kita attend, dia pula tanya, okey berapa gaji you nak? Kita dah bagi dia gaji berapa kita nak. So dia akan tanya balik. Ni experience betul ni, bukan tipu tau. Kalau tanya Betul. Brother Alif, saya confirm tanya. Dan tempat lain takkan dapat benda gini. Memang Yes. betul pun macam Cik Hafiz cakap tu. Saya pernah di interview dengan operator kita lah di Malaysia lah, ada 2-3 operator yang famous, tapi saya tak nak sebut lah nama dia sebab nanti takut isu apa-apa. Memang sampai at one stage tu bila dia tanya macam sebenarnya kita pun tak boleh nak. So berapa you nak? Sampai kata tak Betul. macam itu. But to be honest, that's success. Itu considered as a success. Sebab sampai tahap orang tanya pula, you nak gaji berapa kan? So to take this opportunity ni sebagai orang kata, ush, gila brother 2 orang ni kan. Kita kena lawan dia. Jangan take that as a, brother 2 ekor ni belagak pula. Kan, kita bukan belagak. Tak, Tapi bukan. kita nak share. Kita nak Yes. at one day, like another 10 days, somebody come to us, bang, saya ingat abang itu hari live. That will be like, saya retire lah lepas tu. Saya akan retire, confirm. Saya punya hajat dah sampai dah. Betul. Pengalaman Okey, baik, ada faham. Ansara kat di KL. Ansara ada di Uni KL. Okey, jangan risau. Actually ramai, okey, alumni MRSM. Walaupun diorang tak sambung diploma, tetapi diorang sambung degree di Uni KL. Okey, so jangan risau. Okay, alright. Kalau multimedia boleh belajar dekat overseas tak? Okay, so yang ini basically di campus Uni KL MIT, tapi memang ada je sebenarnya alumni kita yang bekerja di overseas. Okay, so Ahmad Farhan kalau nak tahu dari site multimedia, so nanti boleh communicate dengan saya lah sebab saya perlu share dengan pihak Uni KL MIT juga. Okay, so Husna untuk program account ada di Uni KL, so Uni KL Business School. Tapi untuk level degree, so Husna boleh sambung foundation in business and then boleh terus sambung special untuk accounts. Okay. Alright, so dah 4 suku. Alright, so saya rasa okay, so untuk kalau ada apa-apa lagi persoalan, okay, so mungkin Cik Yusri boleh share nombor kita dekat bahagian chat. Okay, so nanti adik-adik boleh communicate dengan pihak kami. Okay, melalui WhatsApp ataupun call. So kita akan orang kata guide adik lebih lagi lah. Okay, jika ada apa-apa sebarang pertanyaan. Okay. Alright. So terima kasih pada Cik Hafiz dan Cik Alif kerana sudi join sesi Terima kasih hari ini semua. dan share kepada adik-adik kita. So hopefully adik-adik dapat ambil iktibar, okay, daripada segala apa yang Cik Hafiz dan Cik Alif dah share dengan adik-adik. Okay, so jangan patah semangat. Okay, so seperti yang abang-abang tadi cakap, okay, alumni kita cakap, walaupun adik-adik mendapat result yang tak berapa bagus, okay, so jangan give up. Okay, so insyaAllah adik-adik pun boleh berjaya macam alumni kita, Cik Alif dan Cik Hafiz. Okay, alright, so saya rasa sekian saja. Cik Yusri ada dalam ni ke? Mungkin boleh share nombor telefon kita dekat bahagian chat Alright. Okay, so jadi terima kasih kepada adik-adik semua. Okay, terima kasih pada alumni kita, kepada tim Uni KL MFI kerana sudi join sesi kita pada petang ini. So InsyaAllah minggu depan kita akan ada sesi coaching session 3 yang ketiga pula. Okay, so mohon wawarkan kepada kawan-kawan ataupun saudara mara boleh join untuk sesi coaching yang ketiga pada minggu hadapan hari Jumaat waktu yang sama pukul 3 petang. Okay, alright, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, stay safe, jaga diri, duduk rumah kalau tak perlu keluar ke mana-mana. Okay, so saya dengar cerita kes hari ni tinggi, so hopefully masing-masing jaga diri, stay safe. Okay, thank you semua. Assalamualaikum dan selamat petang. bye. Okay, bye.
Thank you. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-D-K-L, U-D-K-L, go! U-D-K-L, go! Ha-ha! La, 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 la. Sedia! Semua! U-D-K-L, ayo bagi semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bagi semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buruh tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Tuhan ayo, ayo, ayo U-D-K-L, tempo dan rempo, ayo, ayo U-D-K-L. Ayo bangkit semua, ayo Ayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Ayun dan marah.